Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Al-Firdaus bin Roslan, penolong pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Negeri Perak, wilayah Kuala Kangsar. Industri pertanian memberikan sumbangan yang besar kepada pengusaha-pengusahanya. Walaupun perlu bekerja di bawah panas terik mentari, namun setiap usaha memberikan pulangan yang lumayan dan berbudi kepada tanah. Kali ini, pihak Suruhanjaya Koperasi Malaysia akan membawa anda ke ladang Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad, Kogahat, bagi melihat aktiviti pertanian yang mereka lakukan. Ayo saksikan bingkisan ini. Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad ditubuhkan pada tahun 2017 di Kuala Kangsar, dan koperasi mempunyai 37 orang ahli dengan modal saham sebanyak 9,300 modal saham lah. Untuk Kogahat, kita memang buat agriculture business yang mana kita buat servis daripada segi setup pertanian, daripada segi ladang pertanian. So kita juga ada buat Kogahat Excellent Academy, kita ada Fresh Mart daripada segi jualan terus kepada pengguna, dan kita juga ada pusat pengumpulan ladang yang mana kita dapat membantu petani-petani untuk menjualkan hasil mereka lah daripada ladang terus kepada pusat pengumpulan dan kepada pengguna lah. InsyaAllah yang mana pengguna akan dapat harga yang lebih rendah. Tertubuhnya Kogahat ni sebenarnya kata kunci dia adalah food security, yang mana kita sendiri daripada segi kita ada kumpulan dan tercetusnya kita untuk buka koperasi apabila kita perlu bersatu. Kita perlu bersatu untuk lebih teguh lah. Sebab kita selalu dengar pepatah untuk pergi laju, jalan seorang. Untuk pergi jauh, kena jalan beramai. Untuk agensi, terutamanya SKM, memang betul banyak membantu untuk bantu Koperasi Gabungan Usahawan Tani Kuala Kangsar Berhad. Seperti semua orang tahu, petani tak ada database, tak ada rekod daripada segi kewangan dan sebagainya. So bermulanya dengan koperasi dan bantuan daripada agensi seperti SKM, dekat situ dapat susunan aturan yang lebih baik berkenaan dengan faktor ekonomi, faktor pendapatan daripada segi keuangan, management tentang pengurusan. Itu banyak impak yang besar lah daripada kami. Ini adalah sebelum ni adalah dunia pertanian, dunia pegang cangkul kepada dunia yang lebih moden. Untuk pengetahuan, di pusat pengumpulan kita dah kontrol 70% pasaran setempat. So yang mana kebiasaannya tanaman ni kita akan penuhkan pasaran setempat dulu dengan 70%. So kita akan menanam apa yang diperlukan di kawasan setempat dulu. Dekat situ sebenarnya dapat membantu petani untuk dapat harga yang lebih baik berbanding kita tanam apa yang kita nak. So saya rasa apa kita tanam, apa yang kita makan tu lebih baik lah berbanding kita tanam apa yang kita nak. So alhamdulillah kita memang ada terima bantuan daripada pihak SKM, iaitu grant transfer sebanyak 70,000 untuk pembangunan kita punya Fresh Mart, kita punya kedai kering, kedai basah kita. Lepas tu kita juga dapat bantuan pemasaran e-dapat daripada SKM sebanyak 18,000. Tempat ini berkeluasan 5 ekar dan sini mempunyai varieti tanaman seperti terung mini, terung bulat, terung panjang, cili, kucai dan timun. Dan untuk tapak ni saja kita menjangkakan pengeluaran sebanyak 10 tan. Jika harga yang diambil adalah RM3, mendapat pulangan RM30,000 untuk satu musim. Tanah ini asalnya adalah satu tanah yang terbiar, yang langsung tidak diusahakan, yang dipenuhi semak samun dan pokok-pokok yang besar. Dan bila Kogahat telah mengambil alih tanah ini, kami telah menjalankan kerja-kerja pembersihan dan persediaan untuk tanaman seperti menaikkan batas, untuk sistem pengairan, untuk tanaman konvensional, dan untuk tanaman berkonsepkan fertigasi kita set up untuk tapak menggunakan sabut, media, para, trellis, net trellis untuk tanaman yang berjala seperti timun dan kacang panjang. Manakala untuk tapak yang di sana, tapak cili, kita menggunakan struktur besi untuk polybag bergantung bagi mengelakkan masalah banjir yang sering kali berlaku di bahagian hadapan sana.
Okey, kat sini kita ada vertigasi meja canvas ikan. So kita ada 6 meja kat sini. Luasan dia 5 kali 100 kaki. Kita ada 12 canvas ikan. Okey, dekat sini kucai ni kita tanam daripada ubi dia. Jadi dalam masa 2 minggu tu kita dah boleh start tuai hasil. Hasil tu kita akan tuai setiap 2 minggu sehingga 25 tahun. Pulangan dia satu meja anggaran dengan harga semasa lebih kurang 1,000 satu meja. Kat sini kita ada vertigasi gantung. Ni kita tanam cili Sakata 461. Sekarang anak pokok berusia 30 hari. Kita jangka tuai dalam masa 60 hari. Satu polybag kita anggarkan 2 kilo cili dengan harga semasa RM10. Kita boleh dapat RM40,000 pendapatan untuk koperasi. Di belakang saya ini adalah ladang infak, iaitu salah satu ladang yang bersifat kebajikan daripada Kogahat. Ladang ni lebih kurang 1 ekar, ada 2,000 polybag. Sekarang ni kita tanam kacang panjang, yang mana kacang panjang ni dia akan satu musim insya-Allah dia akan hasilkan 6 tan. Keuntungannya adalah lebih kurang 25,000. Jadi daripada ladang ini kita akan tubuhkan satu madrasah anak yatim dan asnaf. Kita sasarkan 10 orang pada permulaan dengan 2 orang staf dengan kerjasama daripada Yayasan Al-Munir. Di sini kita ada lebih kurang 5 ekar untuk tanaman jagung. Dengan 1 ekar lebih kurang 15,000 pokok. Maknanya 5 ekar 75,000 pokok. Tongkol biasanya kita jual dengan harga RM1 lah. Maknanya satu musim kita dapat dalam 75,000 lah. Kawan-kawan juga lah dari satu kelompok. Lepas tu kita tubuhkan koperasi untuk kita maju lebih lagi ke hadapan lah. Kalau kita bergerak solo ni mungkin susah sikit lah. Bila kita bergerak secara kumpulan ni lebih mudah untuk pergi lebih ke hadapan. IoT ni dicipta oleh kami sendiri, di mana kami mencipta IoT ni untuk memudahkan tenaga kerja supaya kita boleh kurangkan tenaga kerja, jimat masa dan kita boleh pantau melalui CCTV dan semualah yang kita kawal melalui handphone. So racun, baja, air semua melalui handphone. So tak perlulah kita datang ke kebun pada bila-bila masa. Melalui kita boleh pantau melalui CCTV dan jalan pakai handphone sahaja. Okey, jadi inilah produk kami iaitu kernel jagung yang kami telah proses dan paketkan untuk setiap kilo. Jadi setiap paket ini kami akan jual dengan harga RM8. Dan kernel ini jugalah antara penyumbang terbesar pendapatan kita dekat Freshmart ni. Selain itu juga, kernel ni akan digunakan oleh usahawan-usahawan kami di setiap kios Sweet Kokon yang dapat membantu lebih ramai usahawan muda untuk meningkatkan pendapatan masing-masing. Selain itu juga, di Freshmart kami ada buat jualan pelbagai barang basah seperti ayam segar, ikan-ikan dan juga daging, dan seterusnya sayur yang terus daripada ladang yang kami ambil daripada pusat pengumpulan kami dan dijual di sini dengan harga yang lebih rendah. Selain itu juga ada juga sedikit barang runcit untuk keperluan asas dapur. Harapan saya kalau untuk ahli ini kita perlukan ahli yang lebih memberi komitmen kepada setiap urusan koperasi, involve untuk setiap program yang koperasi ceburi, secara tak langsung dapat meningkatkan lagi lah ekonomi dalam koperasi dan juga bersatunya komuniti kat dalam koperasi tu. Untuk SKM, saya harap ada lagi lah bantuan-bantuan ataupun koperasi-koperasi yang perlu naikkan untuk kami sendiri berdaya saing lah untuk dengan semua koperasi. Begitulah kisah kejayaan Kogahat. Kejayaan mereka ini dapat memberi inspirasi kepada anggota-anggota dan koperasi-koperasi yang lain. Semoga terus sukses.